Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nazri Kaha. Ini Agenda Awani. Kita berbaki pada malam-malam terakhir Ramadan 2024 ini. Tetapi saban hari juga kita disajikan dengan isu-isu berkaitan dengan agama, sensitiviti kaum dan juga bangsa. Begitu juga apa yang kita lihat di peringkat global, di mana rakan-rakan kita Palestin masih dibedil, masih dihujani dengan peluru, walaupun pihak PBB sudah pun mengesyorkan gencatan senjata serta-merta tetapi tidak diendahkan oleh Zionis Israel. Tetapi apa yang lebih malang di negara kita, isu-isu yang mungkin pada setengah pihak amat besar, tetapi diambil tindakan dengan tangan mereka sendiri, menyebabkan contoh isu berkaitan dengan penjualan stokin yang tertera kalimah Allah pada awal Ramadan lalu, walaupun sudah ada tindakan tegas dan digesa oleh Yang di-Pertuan Agong supaya tidak ada kompromi dan tindakan tegas kepada mereka yang bertanggungjawab, sudah pun dilakukan pendakwaan oleh pihak PDRM dan juga Peguam Negara, tetapi ada pihak-pihak yang masih terus mengapi-apikan kerana pada mereka isu ini isu besar, tidak boleh berdiam diri. Kita perlu mempertahankan akidah, perlu mempertahankan kesucian Islam dan juga keagungan kalimah Allah. Memang betul itu tidak boleh dinafikan, tetapi apa yang mengecewakan setengah pihak yang tidak bertanggungjawab melontarkan isu-isu berkaitan dengan agama dan kaum ini dengan tangan mereka sendiri, maka tindakan-tindakan ganas mereka ambil secara sembrono. Tetapi apa yang lebih merisaukan, ia takut menjadi satu tindakan yang meluas dan juga satu tindakan yang tidak boleh dibendung lagi. Jadi itu yang akan kita bincangkan pada malam ini. Dua tamu yang memang pakar dalam bidang hal berkaitan dengan perbandingan agama, bagaimana permuafakatan antara kaum dan sebagainya perlu kita angkat sebaik mungkin, iaitu saya bersama dengan yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Fariza Muhammad Syam, Pengarah Institut Hadari Universiti Kebangsaan Malaysia. Assalamualaikum Prof, apa khabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Terima kasih. Dan juga yang berbahagia Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah Institut Kefahaman Islam Malaysia ataupun IKIM. Assalamualaikum Datuk, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah. Kita Alhamdulillah. sihat di sini. Terima kasih. Mungkin saya nak mulakan dengan Prof. Datuk Dr. Fariza. Berkaitan dengan isu sensitif ini, kita merujuk kepada isu stokin tertera kalimah Allah itu yang sudah pun menjadi isu perdebatan sejak awal Ramadan ini. Tetapi mungkin dari pandangan Institut Hadari, betul ia mengganggu sedikit emosi umat Islam. Isu-isu berkaitan dengan agama dan juga berkaitan dengan kalimah Allah ini amat dekat dengan umat Islam majoritinya di negara kita. Mungkin pada pandangan Institut Hadari, adakah ini sesuatu yang amat malang berlaku, apatah lagi di musim Ramadan? Ya, terima kasih Tuan Haji Nazri yang saya hormati rakan panel Profesor Datuk Dr. Muazzam. Ya, betul Tuan Haji Nazri, dalam keadaan kita berada dalam suasana global menghadapi tentangan ataupun cabaran dengan isu Palestin yang sangat kata dekat di hati kita kerana dia saudara sesama Islam, dan tiba-tiba kita dikejutkan dengan isu stokin baru-baru ini. Jadi sudah pasti keadaan itu memanaskan lagi atau menghangatkan lagi isu-isu yang berkaitan dengan umat Islam. Oleh itu nak kata malang itu tidaklah ya kat negara kita, maknanya di atas rentetan isu global itu dia maknanya datang kepada negara kita, jadi ia boleh menjadi sesuatu yang boleh membesar ataupun boleh menimbulkan emosi yang lebih orang kata boleh emosi marah lah oleh umat Islam ya, di sana sangkut pada dengan isu negara ini. Sewajarnya pada pandangan kita lah ya, pandangan kita sewajarnya isu itu tidak harus timbul ya, maknanya tidak harus berlakunya isu stokin ditulis dengan kalimah Allah, tetapi namun itu telah berlaku. Kerana selama 60 tahun lebih kita telah merdeka dan kita hidup dalam keadaan aman dan damai selama ini ya, walaupun ada cabaran-cabaran tertentu, namun pemimpin dan juga daripada dulu hingga kini berjaya
menangani isu-isu perpaduan ini, isu-isu perbezaan kaum ini, dan kita tidak ada satu perkara yang boleh menggugat kerukunan masyarakat selama ini, ya, maknanya secara. Tetapi tiba-tiba timbul isu ini, mungkin satu saya sebutkan tadi, faktor kita berada dalam isu global Palestin, dia menjangkiti isu ini, dan keadaan sekarang ni juga sebenarnya apabila isu ini timbul, ya, isu stalking dan sebagainya. Walaupun telah tindakan undang-undang telah diambil dan Menteri Agama pun telah meluahkan ataupun menyampaikan pandangan beliau, dan juga Yang Datuk Agung juga telah meminta mengambil tindakan tegas, dan pihak bertanggungjawab telah juga mengambil tindakan tegas. Namun mungkin mengambil masa sedikit untuk reda, ya, Tuan Haji Nazri, hal ini, kerana isu Allah SWT ini dalam konteks akidah umat Islam, dia memang suatu yang sangat agung, yang tidak boleh dipermainkan, yang tidak boleh tidak difahami lagi oleh masyarakat kita di Malaysia. Itu sebabnya dia jadi isu sensitif, kerana bagi pandangan masyarakat Islam, sewajarnya isu-isu kalimah Allah, isu Al-Quran, isu halal haram itu disepakati dan sudah difahami oleh masyarakat kita. Dalam tadi sudah lebih 60 tahun kita merdeka, dan dalam media sosial, dalam media elektronik sangat banyak menjelaskan tentang isu-isu yang berkaitan dengan agama, ya, isu berkaitan dengan 3R ini, untuk tujuan memberi kefahaman. Dan Esok Awani pun saya berpandangan banyaklah menjelaskan tentang isu-isu sensitif yang tidak boleh disentuh ataupun tidak boleh dipermainkan oleh mana-mana pihak. Walaupun telah dijelaskan oleh, contohnya oleh pihak yang berkaitan dengan premis tersebut, tetapi umat Islam itu mungkin dia belum ambil masa lagi untuk dia bertenang. Jadi itu mungkin satu luahan perasaan dan juga luahan pandangan daripada masyarakat Islam bahawa sewajarnya tidak boleh berlaku. Kerana mereka pun cerdik pandai juga, masyarakat kita. Tidak mungkin sesuatu barang, produk itu keluar begitu saja. Sudah pasti ada SOP, ada quality control dan sebagainya. Dan mengapa ini boleh berlaku, jadi itulah mungkin yang dikesali. Jadi persoalan, ya. Okey, bagi Prof. Madya Datuk Dr. Muhammad Azam, bahawa betul apa yang dikatakan Prof. Datuk Fariza, kita wajib mempertahankan kesucian akidah dan juga kedudukan agama sebagai agama persekutuan. Tetapi apabila isu itu dianggap sebagai satu isu keselamatan dan ada pihak yang cuba memprovokasi secara melampau batas, jadi wajarkah kita lihat ia perlu selari dengan kedaulatan undang-undang dan bagi masa kepada pihak berkuasa untuk melakukan penyiasatan dan juga mendakwa bagi mereka yang terlibat itu. Pada pandangan Datuk Azam macam mana? Okey, terima kasih Nazri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rakan saya Prof. Datuk Fariza di UKM. Jadi sebenarnya seperti mana apa yang telah dikupaskan oleh Prof. Fariza, bahawa isu ini ialah kita masuk bulan Ramadan dalam 20 hari. Kita hari ini hari yang ke-21. Hanya dalam 2-3 hari ini baru kita sejuk sikit sebab hujan. Kalau di Klang Valley, di Lembah Klang. Tapi sebelum ni panas. Jadi dalam bulan Ramadan yang panas, dan kita dipanaskan dengan beberapa insiden. Dan insiden yang saya kata yang kita bincang ni di antara insiden yang panas lah. Bukan sahaja kepanasan yang ada perang di Gaza itu berlaku, tapi di Malaysia panas dengan hujan-hujan. Bagi saya hujan ini tidak sebesar hujan di Palestin, di Gaza itu. Isu stalking ini kita tahu bahawa perkara ini kalau kita tengok dalam sejarah beberapa tahun yang silam, ada perkara yang begitu seumpama itu berlaku. Ini berlaku pada bulan Ramadan dan ini dia menghambat kepada satu sensitiviti pada masyarakat Islam. Tapi apa yang perlu kita perlu laksanakan, yang kita perlu lakukan adalah kita perlu menggunakan kewarasan. Kita diberi akal fikiran, kita kena waras. Dalam sebuah negara kita ada undang-undang. Jadi benda ni dah berlaku, kemat dan mohon maaf dan sebagainya. Kita tahu bahawa benda ni tak betul dan pihak berkuasa
telah mengambil tindakan, telah didakwa di mahkamah di bawah Seksyen 298A Kanun Kesan, dan kalau tidak salah saya ada lagi satu seksyen, saya tak ingat seksyen itu, tapi di bawah Akta Multimedia. Ya. Jadi apakah dalam Islam membenarkan orang awam, orang biasa mengambil tindakan sebenarnya? Kita baling bom, kita bunuh orang, kita ambil kecaman ini berlaku. Tak boleh. Dalam undang-undang Islam, bila berlakunya perkara-perkara seumpama ini, kesalahan, maka Ya. diserahkan pada pihak berkuasa dan pihak berkuasa ambil tindakan. Kemudian mahkamah akan menentukan kalau sabit kesalahan dihukum. Kita tidak membenarkan dalam tata cara ajaran Islam membenarkan siapa-siapa sahaja boleh ambil tindakan. Kerana itu kalau tidak akan kecohlah negara, akan Betul. huru-haralah negara. Ya. Tambahan pula dalam kes ini dia melibatkan antara apa disebut sebagai kalimah Allah Ya. yang suci itu, yang diletakkan pada stokin. Jadi sentimen orang Islam ni tak kira siapa pula, dia malam Betul. kah, dia tak puasa kah, dia jahat kah, tapi kalau benda ni berlaku dia akan bangun. Tapi Ya. kita kata tolong kita sekarang ni kita dah serah pada pihak berkuasa dah ambil tindakan, kita tengok apakah perkara ni dapat diselesaikan. Tengok dah. Jadi kita tidak mahu bahawa Ya. sentimen ini membawa pada huru-hara dan adanya kita tidak mahu kejadian apa dipanggil sebagai adanya riot antara Ya. agama. Ini kita tak nak. Dan kita lihat apabila Sultan Pahang, Sultan Perak memberi titah bahawa sudahlah, maknanya tindakan telah diambil, kita kena merapat kasam, kita jangan menimbulkan suasana yang huru-hara, yang menimbulkan ketegangan. Kita tidak mahu apa yang telah berlaku, insiden di Kampung Medan, insiden 13 Mei, Ya. perkara ini kalau kita tak bendung dia akan. Tapi kita nak bawa mesej Ya. yang betul, yang tegas bahawa perbuatan ini tidak betul. Betul. Sepatutnya daripada awal kelalaian ini tak sepatutnya berlaku sebab ini benda yang amat-amat sensitif. Ya. 67 tahun kita telah merdeka. Tahun 70 kita sudah ada rukun negara dan kita mesti memahami apa yang boleh dibuat dan apa yang tak boleh dibuat. So dah hari ini Nazri, saya tak boleh nak umumkan lagi pengisian apa yang telah IKIM buat, tapi secara umumnya saya boleh katakan bahawa kita sedang melaksanakan satu kajian besar-besaran yang akan menjadi satu dokumen negara dengan di bawah Kementerian Perpaduan yang dipengungsikan di bawah Jawatankuasa Harmoni, Menteri Perpaduan dan Menteri Agama. Kita akan ada piagam harmoni. Yang penting sekali ialah apa pantang larang yang perlu kita jangan sentuh. Tak kiralah agama Islam, agama bukan Islam. Kalau kita orang Islam dan bukan Islam, kita faham pantang larang, apa benda yang patut kita tak buat dan apa benda yang patut kita buat, maka negara ini akan berada dalam keadaan aman dan harmoni. Bagi Prof Fariza, dari perspektif dakwah lah, Prof memang pengkaji dakwah dan juga kita lihat sentiasa kita mengangkat dakwah bilhal, iaitu dakwah dengan cara praktikal dan menonjolkan wasatiyah, kesedaran Islam. Apatah lagi negara kita ini ada pelbagai kaum dan dalam kita mengangkat wasatiyah dan juga dakwah bilhal itu, kita tidak berkompromi berkaitan dengan prinsip-prinsip agama. Kita tidak berkompromi dengan hal-hal akidah dan juga tunggak-tunggak yang ditetapkan oleh Islam. Betul, itu jelas. Dan termaktub dalam perlembagaan, termaktub dalam undang-undang negara. Tetapi dalam masa yang sama, apabila kita diuji, Prof Fariza, dengan isu-isu sebegini. Ialah mungkin dalam 1001 kita diuji dengan isu sebegini. Bagaimana kita tidak boleh melatah? Kita tidak boleh berlebih-lebihan. Supaya kita menjaga keharmonian ini kerana ini aset negara kita. Ini yang kita warisi sejak kita merdeka seperti mana Prof katakan tadi. Tetapi kalau kita ingin beremosi, betul. Kita boleh panjangkan isu ini sampai bila-bila. Polis dah tangkap ke, AG dah bawa ke mahkamah. Kita boleh panaskan lagi. Hari-hari kita bercerita tentang isu ini. Tapi dari pendekatan dakwah dan juga
pendekatan wasatiyah itu, mengapa kita perlu rasional dan juga melihat isu yang lebih besar yang dihadapi oleh negara berbanding kita menyuntik emosi kemarahan dan juga melontarkan itu tak betul, anda tidak sensitif, anda memang bangsa sekian-sekian dan sebagainya. Pandangan Prof. Fariza. Ya, Tuan Haji Nazri, bagi pandangan saya, sesi luahan dan juga sesi melepaskan rasa tidak puas hati di atas peristiwa berlaku itu sudah berlalu. Sebab sudah seminggu, 2 minggu kita melihat pelbagai luahan emosi dan juga sama ada pemimpin ataupun tertinggi dan penggerak masyarakat dan juga pendakwah dan juga rakyat telah menyatakan bahawa perkara tersebut tidak wajar dilakukan. Jadi pada pandangan kami, pada pandangan saya, itu sudah berlalu. Maknanya bukan maksud berlalu boleh pihak lain mengambil kesempatan untuk mengulang lagi. Tidak, tetapi ia jadikan satu pengajaran bahawa telah berlaku dan umat Islam telah menyatakan pandangan mereka. Umat Islam telah menyatakan dengan tegas daripada pelbagai peringkat, malah telah diambil pun dari sudut undang-undang. Jadi itu dah alhamdulillah lah untuk umat Islam. Maknanya pemimpin negara kita dan juga semua masyarakat tidaklah membiarkan isu itu berlarutan ataupun tidak diambil tindakan. Jadi sepatutnya sewajarnya lah kita sebagai umat Islam yang kata tadi sebut bersifat sederhana dalam konteks dakwah, seperti mana kita katakan bahawa dakwah itulah menyeru kepada kebaikan, amar ma'ruf nahi munkar, seperti mana dalam surah An-Nahl ayat 125 yang menyebut ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izah hasanah wajadilhum billati ahsan. Serulah ke jalan Tuhanmu dalam keadaan dengan hikmah, dengan penasihatan yang baik dan mujadalah billati ahsan, iaitu berdialog, berbincang dengan cara yang baik. Jadi pada pandangan saya, ini adalah waktu, fasa yang kedua ini adalah waktu fasa untuk memberi kefahaman lagi. Walaupun kita faham Tuan Haji, kita kata sampai bila umat Islam nak beri kefahaman. Dah banyak ada kefahaman ini. Tetapi itulah usaha dakwah itu terusan, seperti mana Rasulullah berdakwah untuk memberi kefahaman kepada masyarakat Quraisy selama 13 tahun di Mekah dan 10 tahun di Madinah, untuk memberi kefahaman kepada masyarakat non-Muslim bagaimana Islam itu secara praktikalnya adalah baik dan kita inginkan hidup dalam kedamaian. Itulah ada Piagam Madinah dan juga ada Perjanjian Hudaibiyah yang kita dokong. Jadi betul lah bahawa dakwah itu maknanya pendekatan dakwah yang paling bagus hari ini ialah pendekatan wasatiyah, dan pernah satu ketika wasatiyah ini menjadi gagasan kita dan ia adalah rentikan daripada penerapan nilai-nilai Islam, penerapan pendekatan Islam Hadari dan juga pendekatan wasatiyah hinggalah hari ini Malaysia Madani. Semuanya itu adalah satu pendekatan untuk keharmonian dan kesejahteraan masyarakat. Kerana wasatiyah tadi, umat Islam itu sebenarnya satu ummah. Kalau kita maksud dia ummah yang berpaksikan kepada kesederhanaan dan kebaikan. Ataupun dalam bahasa Inggeris kita sebut moderation, maknanya ummah yang sederhana. Sederhana dalam apa? Sederhana dalam tindakan, sederhana juga dalam melaksanakan hal-hal keagamaan. So kita ketahui hal-hal keagamaan ini boleh melahirkan golongan pelampau agama, iaitu terlalu fanatik ataupun ekstrim kepada agama kerana bagus dari segi kepercayaan dan pegangan agama. Tetapi sebab itu dalam Al-Quran ada sebut tentang wasatiyah dan bahawa kesederhanaan tadi, kerana kita tidak mahu melahirkan pelampau agama sehingga boleh menggugat keharmonian dan boleh menafikan hak agama orang lain. Jadi ekstremis ini ataupun wasatiyah yang kita nak umatan wasatan ini kerana nak mengelakkan daripada adanya golongan-golongan ekstremis. Dan sebenarnya golongan-golongan pelampau ini Tuan Haji, kadar dalam konteks agama Islam sebenarnya, dan semua golongan global, termasuk yang apa yang berlaku di Palestin juga adalah pelampau dari sudut untuk menyerang orang lain, keganasan. Jadi memang betul lah umatan Islam ini disebut sebagai umatan wasatan, iaitu umat Islam yang menerima syariat Nabi Muhammad SAW yang juga adil sifatnya dan juga ialah umat yang terpilih, sederhana dalam pembawaannya dan tidak keterlaluan dalam tindakan dan juga tidak
keterlaluan dalam kepercayaan agama sehingga boleh kata menafikan hak orang lain dan boleh menimbulkan kekacauan, perbunuhan sesama sendiri. Jadi itulah sebabnya saya Ya. pasti kita konteks dakwah memang kita membawa tema sederhana ini dan kita membawa tema amar ma'ruf nahi munkar dan kita membawa misi seperti mana dalam surah An-Nahl ayat 125 tadi, iaitu kendalilah sesuatu perkara itu dengan penuh hikmah, dengan penuh perbincangan yang baik. Dan ini kita mengharapkan juga saya pasti kerjaan kita pun ataupun pihak penguasaan hari ini, penguasa telah mengambil hikmah, sebab itu kita ada tindakan undang-undang dan membendung, dan juga kita tidak bersetuju dengan kita melampaui batas dan tindakan kita sehingga menghina agama orang lain ataupun menghina kaum lain. Dan ini juga menjadi pengajaran kepada kaum-kaum lain di Malaysia, maknanya isu-isu sensitif dan agama itu perlu harus dijaga dan dielakkan untuk dipertikaikan ataupun sebagainya, seperti mana isu stalking. Dan sebenarnya Tuan Haji, dia bukan kali pertama sebenarnya isu stalking isu-isu ni. Umat Islam mungkin kita hadapi juga isu halal dan haram, ya. Isu sebelum ini kalimah Allah digunakan, ya, untuk agama lain, dan isu-isu yang berkaitan dengan Al-Quran dan sebagainya, Islamofobia. Mungkin itulah kepanasan itu bila timbul lagi ini, mungkin hangat itu bertambah masih ada lagi. Jadi kita harap sangatlah pendekatannya ialah pendekatan wasatiyah dan tindakan kita dan umat Islam cukuplah dalam keadaan bulan Ramadan yang mulia ini. Marilah kita berdamai dengan apa isu yang telah berlaku dan jangan kita saling menghina, dan kita mengharapkan bahawa dengan sifat baik kita mungkin menjadi contoh teladan kepada masyarakat seluruh di Malaysia, dan juga menjadi iktibar dan juga boleh menjadi daya tarikan untuk masyarakat lain memahami Islam dan mendekati apa indahnya Islam tersebut. Bagi Datuk Dr. Muhammad Azam, kalau kita lihat isu ini mudah dibakar, Datuk, mudah dipopuliskan dan cepat mendapat sambutan kerana dengan adanya social media. Kita lihat komen-komen itu seolah-olah negara ini nak ke arah 13 Mei, seolah-olah senang je kita nak bakar kedai orang, kita nak mengangkat bendera kalimah Allah dan sebagainya. Tetapi kita sebagai pemimpin, sebagai akademia, sebagai asatizah dan juga pemimpin akar umbi, mengapa kita perlu ke depan meredakan keadaan, kalau boleh kumpulkan seramai yang mungkin, kita berbincang, kita membawa kepelbagaian agama, ketua-ketua agama dan sebagainya. Mereka juga perlu membuat kenyataan, mereka juga perlu memberikan komen. Mereka tidak bersetuju kerana inilah negara yang kita ada. Kita tak ada negara lain. Kalau Palestin bergelut untuk mempertahankan negara mereka, tanah air mereka, sedangkan kita sudah ada negara. Jadi mengapa kita perlu nak hancurkan? Jadi pandangan Datuk supaya kita cool head, bergerak ke depan. Kalau boleh, apa yang dikatakan indeks harmoni, kalau apa juga yang kita akan lakukan pada masa akan datang, wajar dijelmakan pandangan Datuk. Saya, Haji Nazri, saya sangat bersetujulah dengan apa yang diungkapkan oleh saudara Haji Nazri berkenaan dengan yang paling penting sekali ialah bagaimana kita nak supaya negara kita ini duduk dalam aman dan damai. Apa-apa saja pun, sama ada kalau kita mempunyai kekuatan ekonomi yang tinggi sekalipun, kalau keadaan negara yang tidak aman, tidak memberi apa-apa makna. Betul. Saya suka membawa bagaimana Rasulullah SAW apabila baginda berhijrah ke Madinah, membentuk sebuah negara Madinah. Apakah perkara pertama yang dilakukan selepas membina masjid dan sebagainya? Itu bagaimana nak menyatu padukan masyarakat sesama Islam, Muhajirin dengan Ansar, dan juga orang-orang bukan Islam yang terdiri pada orang-orang Yahudi, Nasrani dan sebagainya. Betul. Jadi dalam ungkapan itu, dalam konteks bagaimana Rasulullah menzahirkan dokumen yang dianggap sebagai perlembagaan bertulis pertama di dunia, itu Sahifah Madinah, itu menyatu padukan masyarakat Islam dan masyarakat bukan Islam dalam satu kesatuan ummah dalam pembentukan sebuah negara Madinah.
dalam konteks di Malaysia kita sudah ada perlembagaan persekutuan yang menyatupadukan ke seluruh negeri-negeri dan juga rakyat, dan terbentuknya rukun negara pada tahun 70 untuk mengeratkan lagi perpaduan di kalangan penganut agama yang berbeza, etnik yang berbeza dalam konteks ini. Jadi janganlah sama sekali kita memusnahkan ikatan perpaduan yang telah kita lakarkan ini semenjak daripada merdeka. Dalam hal ini saya rasa pentingnya pihak-pihak berkuasa, mungkin kita, mak bapak, kita mengajar anak-anak kita di sekolah, guru-guru, mungkin Kementerian Pendidikan, Kementerian Pendidikan Tinggi dan semua rakyat, termasuk kami di IKIM, memberi kefahaman Islam yang sebenar, mendidik rakyat di sana bahawa tindakan yang melampau kalau dalam konteks bahasa Arab sebagai hulu itu tidak ada tempatnya. Kita mesti waras dalam kita punya pemikiran apa sahaja tindakan. Kerana itu kalau kita melihat macam mana Rasulullah baginda melaksanakan dakwah seperti mana yang disebut oleh Prof. Fariza, iaitu secara bilhikmati wal mau'izatul hasanah. Dalam konteks ini baginda tidak mengatakan bahawa kamu boleh bersama apa saja insiden berlaku, kami boleh angkat pedang dan pergi berperang. Dia ada rundingan, dia ada perbincangan. Selepas perbincangan, siri-siri perbincangan itu gagal, barulah adanya apa dipanggil tindakan-tindakan yang lebih kuat, yang mungkin yang lebih drastik yang diambil. Jadi dalam hal ini bagi saya perlunya ketetapan bagaimana kita nak membawa pendekatan wasatiyah yang disebut, dan inilah satu pendekatan yang dalam bahasa Inggeris panggil moderation yang perlu kita terapkan, yang bukan kita bawa daripada pandangan-pandangan yang ekstrim yang memecah belahkan masyarakat Islam. Kita sekarang ni kita menghadapi masalah negara kita ni. Sesama Islam kita berpecah, sesama Islam bukan Islam pun kita berpecah. Apa nak jadi pada negara kita kalau kita membiarkan fahaman-fahaman ekstrim dan hulu ini, iaitu yang dikuasai oleh setengah-setengah golongan yang saya anggap golongan keterlaluan untuk nak membawa negara ini. Satu hari kalau kita minta simpang, kita minta jauh, kita minta berlaku setengah-setengah negara, kucar kacir, perang saudara, dan akhirnya negara akan lenyap, hancur. Dan ini kita nak minta jauh sama sekali. Terima kasih. Kita akan berbicara lebih lanjut lagi Prof dan juga Datuk, kerana isu ni isu yang evergreen, isu yang perlu kita angkat saban hari walaupun kita aman, damai, tak ada masalah, tetapi kita sentiasa mengingati antara satu sama lain, dan saya rasa peranan Institut Hadari UKM amat kita kagumi dengan kerja-kerja yang dilakukan, begitu juga dengan IKIM, supaya kita sentiasa berkongsi pandangan-pandangan yang lebih sederhana ini, kerana kita mahu Malaysia bergerak ke hadapan menjadi model negara Islam yang progresif, yang meraihkan kepelbagaian tetapi mengangkat Islam pada tempat yang tertinggi. Terima kasih Prof. Dato' Dr. Fariza Muhammad Syam, pengarah Institut Hadari Universiti Kebangsaan Malaysia, dan juga Prof. Madya Dato' Dr. Muhammad Azam Muhammad Adil, Ketua Pengarah IKIM. Jadi itu saja bersama saya Nazri Kahar malam ini. Assalamualaikum, kita jumpa lagi.